Okay, sudah record. Okay, hari ini kita masuk bab 4. So, hari ini kita tengok 4.1 dan 4.2. Dua ni sahaja. Sebab masuk 4.3 tu sangat panjang. Ya, dia punya ciri-ciri itu sangat panjang. Okay. So, yang 4.1 maksud tamadun. Okay. Kalau tamadun dalam bahasa Cina kita panggil wenming. Okay, dalam bahasa Cina kita pakai dia wenming. Okay, so tamadun merujuk kepada ini kamu kena kasih faham sebab ini budak form 4 pun tak boleh faham. Apa itu tamadun mereka tak boleh faham. Okay, tamadun merujuk kepada pencapaian tertinggi masyarakat dalam pelbagai bidang yang didorong oleh daya kreatif dan inovasi. Kita tahu orang-orang zaman dahulu, Paleolitik, Mesolitik apa kan, dulu kan mereka adalah manusia yang sangat kreatif dan sangat inovatif. Betul? Betul tak? Betul kan? Okey, orang-orang dulu mereka tak ada apa tu? Tak ada pantuan, tak ada orang ajar, tak ada teknologi yang tinggi, semua tak ada, tapi mereka boleh menghasilkan sesuatu yang baru. Okey. Jadi dia kata tamadun ini ialah pencapaian tertinggi masyarakat dalam pelbagai bidang. Maksudnya dalam pentadbiran, dalam pertanian, dalam apa lagi, penternakan, semua tu, pembinaan, apa lagi, dari segi agama, kepercayaan, bahasa, tulisan, ekonomi, semua ini telah mencapai yang paling tinggi dah. Okey. Semua sudah, contohnya kalau 10 markah, mereka sudah capai 10 markah, perfect. Okey. Jadi masyarakat orang ini akan dipanggil orang yang bertamadun. Okey. Macam sekarang kita ialah manusia yang bertamadun. Kenapa kita bertamadun? Sebab kita punya tempat tinggal. Kita ada tempat tinggal. Kita ada, mak ayah kita ada pekerjaan. And then kita ada pendapatan yang tetap setiap bulan. Okay, lepas tu kita ada pendidikan, kita belajar. Okay, lepas tu kita ada bahasa, kita ada tulisan kita sendiri. Seni bina kita pun ada, semua kita ada. So kita ialah manusia yang bertamadun. Ya, so bertamadun ini juga merujuk orangnya macam mana. Contohnya kalau orang itu sangat biadab, tidak menghormati agama orang lain, itu namanya orang yang tidak bertamadun. Okey, kalau orang yang bertamadun, dia mesti orang yang bersopan santun. Dia mesti hormat menghormati. Macam tu. Itulah yang kita panggil orang bertamadun. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Halo? Halo, tolong respon. Faham ke tak? Faham. Faham ah? Okey, itu adalah maksudnya bertamadun. Jadi kalau sekarang macam contohnya, mungkin cikgu akan marah. Cikgu akan marah kalau semua orang dalam kelas buat bising lah, tak berhenti cakap lah, tak dengar apa yang cikgu mengajar. Lepas tu cikgu mungkin akan marah. Kamu ni orang ni bertamadun ke tak? Orang yang tak bertamadun ni dia akan marah macam tu. Itulah maksud dia. Okay, right. Tamadun penting bagi membina kemajuan dan kemodenan kehidupan manusia yang teratur dalam sesebuah masyarakat. Jadi tamadun ini sangat penting lah. Okey, kalau sesuatu masyarakat itu bertamadun, dia akan menyebabkan negaranya akan bertambah maju. Ya, negaranya akan semakin moden. Dia bukan semakin mundur ke belakang, tapi dia akan sentiasa maju ke depan sebab dia bertamadun. Okey. So, apakah maksud tamadun? Nombor 3 ini sangat penting. Ini kamu kena hafal. Okey. Ini dia boleh buat dalam objektif, esei ataupun struktur. 3 bahagian dia boleh keluar. Okey, apakah maksud tamadun? Tamadun ini mengikut bahasa. Ya, A ini mengikut bahasa Yunani. B mengikut bahasa English. C bahasa Arab. D bahasa Melayu. Okey. So ada 4 bahasa tamadun. Okey, tamadun dalam bahasa Yunani kita panggil dia civitas. Okey.
So sivitas ini maksudnya ialah bandar ataupun kota. Okay. Tahap kemajuan yang dicapai dalam bidang kebudayaan, sistem kerajaan, sains dan industri. Okay. Ini untuk kerajaan Yunani. Okay. Tamadun Yunani mereka cakap, okay, kalau tak orang yang bertamadun maksudnya dia mesti maju dalam kebudayaan, sistem pemerintahan, sains dan juga industri. Okay. Dalam bahasa English, tamadun dalam bahasa English ialah civilization. Okay. Civilization iaitu tahap pembangunan manusia dan organisasi yang paling maju. Okay. Iaitu maju dari segi pengetahuan, ilmu tu, okay, kesenian, kepercayaan, moral, undang-undang, adat dan kebolehan. So ini adalah apa yang mereka dalam tangkapan tamadun itu mereka mesti maju dari segi apa. Dalam bahasa Arab, okay, dia punya maksudnya ialah mudun, madain, madanah. Okay, yang merujuk kepada tinggi budi bahasa seseorang dan juga pembukaan bandar. Perkataan lain ialah hadarah. Hadarah ini maksudnya ialah kawasan, daerah, kota, bandar, kampung dan kawasan yang digunakan untuk bercucuk tanam. Hadari ini ialah tanah atau rumah yang didiami oleh masyarakat, tahap kemajuan dan memperoleh kekayaan. Okey, itu ialah dalam bahasa Arab. Maksudnya ialah mudun, madain, madanah. Okey. Dalam bahasa Melayu, tamadun dalam bahasa Melayu maksudnya ialah satu peradaban. Orang itu beradab atau tidak. Okey, iaitu pencapaian masyarakat dari segi kebendaan dan perkembangan pemikiran. Maksudnya orang itu dari segi dalam BM, orang itu dia mesti maju dari segi benda dan juga otak. Otak mesti berkembang. Okay, yang meliputi bidang sosial, politik dan budaya yang tinggi. Okey. Ya, okey. A, B, C, D. 4 benda ini. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak? Ha? Ini kamu kena hafal lah. Faham. Okey. Tamadun dalam bahasa Yunani ialah civitas. Maksudnya ialah bandar atau kota. Tamadun dalam bahasa Inggeris ialah civilization, iaitu tahap pembangunan manusia dan organisasi yang paling maju. Okay. Tamadun dalam bahasa Arab ialah mudun, madain, madanah yang merujuk kepada tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Sampai ni je. Okay. Tamadun dalam bahasa Melayu maksudnya ialah sesuatu peradaban, ya, iaitu pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan dan pemikiran. 4 benda ini kamu kena hafal. Okay? Right. Lepas tu kemajuan kebendaan. Apa yang kemajuan kebendaan yang dimaksudkan itu? Benda itu ialah barang lah yang kita boleh nampak. Contohnya seni bina. Bangunan ke, empangan ke, tasik buatan ke, jambatan ke, macam tu. Okay, sistem ekonomi. Sistem ekonomi contohnya, okay, ada cukai, memungut cukai, ataupun wang. Okay, itu ialah kemajuan dalam ekonomi yang kita boleh nampak. Okay, ataupun sistem ekonomi ini mungkin dalam pertanian, contohnya pertanian yang mesti maju dari segi dia punya alat-alat untuk menanam. Contohnya ada cangkul, macam tu kan. Okay, lepas tu hasil cipta seperti membuat kertas. Ya, mereka telah mencipta sesuatu, contohnya mencipta kertas. Ya, mencipta sesuatu lukisan, mencipta sesuatu ukiran. So itu yang dimaksudkan kemajuan kebendaan. Okey? Okey, sampai sini okey tak? Kenapa tak ada respon hari ini ya? Okey.
Okay. Saya macam bercakap dengan udara tau. Ha? Macam orang gila bercakap sendiri. Okey. Nanti kamu tak okey ni. Harap ingat betul-betul apa yang saya cakap di sini. Ha? Sebab nota kamu tak ada. Okey. Lepas tu, konsep tamadun. Konsep tamadun ini lagi mau kena hafal. Okey, konsep tamadun. Okey, konsep tamadun kita lihat pandangan orang Islam dan juga pandangan orang putih. Ya, pandangan Islam dan Barat. Orang Islam dia cakap bahawa tamadun ini macam ni. Tapi kalau untuk orang putih, lain mereka punya pandangan. Tidak sama. Okay, satu ialah pandangan Islam. Satu di sini ialah pandangan Barat. Okay, sebab orang Barat ini dia lebih open minded. Orang Barat kalau dulu zaman Rom, zaman Yunani. Okay, zaman dulu-dulu mereka akan lebih mementingkan kebendaan. Okay, tapi untuk orang Islam mereka lain. Okay, kita tengok konsep. Konsep dan maksud yang ni tidak sama ya. Maksud tamadun. Konsep ini konsep. Okay, konsep tamadun berdasarkan pandangan Islam. Okay, dibina atas kerangka Islam sebagai al-din. Okay, so al-din ni maksudnya ialah cara hidup. Jadi dalam tamadun ini, dia merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Lahiriah ialah luaran, yang luar punya barang. Ya, contohnya, okay, dia maju dari segi, okay, luarannya bangunan, ini bina, maju dari segi pertanian, yang lain-lain yang luaran. Rohaniah adalah maju dari segi dalaman. Dalam sesuatu orang tu, manusia tu dalamannya. Contohnya dia lemah lembut, sopan santun, beradab, tata tertib, macam tu. Itu ialah rohaniah. So untuk orang Islam dia kata, orang yang sudah tamadun ini, dia mesti merangkumi pembangunan lahiriah. Dia mesti sudah maju dari segi lahiriah dan juga rohaniah. Dua-dua mesti seimbang. Dia bukan sahaja maju dari segi bandar. Oh, bandar semua maju. Bandar itu sangat cantik. Orangnya semua kaya raya. Itu bukan. Ya, dia mesti dua-duanya sekali. Okay. Berasaskan nilai dalam pendidikan seperti yang disarankan dalam Al-Quran, hadis dan ajaran Nabi Muhammad. Okay. So ini 3. Okay. So dia punya tokoh, ada 2 orang tokoh Islam. Satu ialah Ibnu Khaldun. Okay, IBN ini bacanya ialah Ibnu. Okay, Ibnu Khaldun. Okay, jadi beliau telah menulis sebuah buku. Namanya ialah Muqaddimah. Okay, Muqaddimah dia telah memperkenalkan konsep umran dan hadarah. Hadarah ini ialah meliputi aspek akidah, syarak, akhlak, falsafah, kebudayaan dan peradaban. Okay, ini kalau akidah syarak itu ialah dalam Islam punyalah, akhlak ialah kita punya akhlak manusia, otak kita macam mana berfikir. Falsafah, kebudayaan, peradaban. Madaniyah ialah aspek kebendaan dalam hidup dan bersifat umum kepada semua manusia. Okay, so ini dalam dia punya buku lah. Okay, Sheikh Muhammad Naqib Al-Atas. Okay, ini adalah orang tempatan. Okay, dia kata tamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Jadi dia telah menulis buku, bukunya ialah Islam dalam Sejarah. Okay, kemudian kebudayaan Melayu. Satu lagi Historical Fact dan Fiction. 3 buku yang telah dia tulis. Okey ya. So kalau kamu nampak perkataan ini, tata susila dan kebudayaan yang luhur, ini ialah keyword. Keyword untuk Sheikh Naqib.
Kalau Ibnul Khaldun, kamu mesti akan nampak mukadimah ataupun hadara. Okey, umran, hadara, mukadimah. Okey, keyword dia. Okey. Lepas tu kalau orang pandangan orang barat macam mana? Okey, mereka menggunakan istilah civilization bagi menggambarkan tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Jadi masyarakat yang bertamadun untuk orang barat ialah mereka mesti mencapai dalam ilmu, ya, ilmu dan teknologi, ekonomi pun, politik, kemasyarakatan dan pertempatan di bandar. Jadi ini semua ini ialah lahiriah, luaran. Mereka tidak pentingkan seseorang itu dalamannya macam mana. Mereka hanya pentingkan luaran. Mereka pentingkan ilmu, teknologi, ekonomi, politik, sosial dan juga pertempatan. Mereka tidak pentingkan rohania seseorang. Okey. Jadi dikaitkan dengan pembangunan lahiriah sahaja. Ya, mereka mementingkan lahiriah sahaja. Tapi kalau Islam dua-dua, mementingkan lahiriah dan rohaniah. Jadi tokoh di sini iaitu Arnold J. Toynbee. Orang ini dia kata tamadun merujuk kepada suatu sistem masyarakat yang memperkasahkan sistem politik, ekonomi, sosial, seni dan budaya. Dia sudah cakap dia hanya pentingkan politik, ekonomi, sosial, seni, budaya. Manusianya, orangnya jahat ke buruk ke busuk ke macam mana dia tak kisah. Okey, dia tak kisah tentang rohania pun. Okey, buku yang dia tulis ialah A Study of History. Okey, A Study of History. Alright. So ini sahaja yang kita belajar hari ini. Ada masalah? Okey kah? Hello? Ya, Okey. Okey, kamu ni saya nak kamu tulis satu soalan. Okey, keluarkan kertas. Keluarkan kertas. Macam sangat senang lah kamu tak ada kerja buat lah, tak tahu buat apa semua kat sana. Apa kamu buat kat sana? belajar, Mekat buat apa? Oh Mekat. main, main. Mekat you belajar ke you tengok apa benda ni? Tengok TikTok. Ini tak tahu buka apa tengok apa dah. Okey, Andrew buat apa? Dengar apa cikgu cakap dah. Ya kau, kenapa mau kasih gelap you punya ni screen? Saya mau nampak muka you. Go biar. Ni, Yuan. Go. Buka. Cikgu. Ya, saya nampak. Yang lain 2 orang. Gorbia tak tahu pergi mana dah. Saya tak nak buka. Kenapa? Main game. Tak nak. Tak pakai baju ke? Ini kena rekod saudara ni kena rekod. Rekod. Ni go pergi mana sudah go? Nah. Rambut panjang lah cikgu. Rambut panjang takut apa? Saya pun rambut panjang, mari tengok. Perempuan cikgu. Untuk perempuan biasa. Rambut sudah tebal macam apa? Tengok haya. Tak boleh lah, ini sedang rekod ni. Okay, right. Okay, keluarkan kertas. Ini kamu ni sangat senang. Dah. Macam Dah. sangat senang Tengok saya. Dia cakap setengah jam lepas tu you all tak tahu buat apa. Hai. Saya cari soalan. Tunggu sekejap. Okay. Right. Soalan yang pertama. Dulu. Okay, jelaskan maksud tamadun. Jelaskan maksud tamadun. Tulis tak? Apa tu? Tulis. Apa cikgu? Yalah. Jelaskan maksud tamadun. Okey, 6 markah.
jelaskan maksud tamadun. 6 markah. Jangan tulis panjang lebar. Saya mau 6 markah saja ya. Jangan panjang-panjang. 6 markah ada berapa poin? 6. 6. Ada 6 poin. 6. Kalau tulis esei mesti mau ada apa? Point. Cikgu, tadi awak kata 6 markah berapa poin? Okey. Dan kalau dalam tulis esei, kita mesti mau ada apa? Darab. Darab. Apa tu taraf? Kita Mesti mau ada apa? Kita kena darab 2. Apa yang darab 2 tu? Kita mesti ada Bila fakta dan apa? Fakta dan apa? Aduh, baru cuti berapa minggu sudah lupa. Fakta dan huraian. Fakta dan huraian. Kan? Okay, so kena bagi 3 set. Megat, Megat buat apa Megat? Tengok Megat tak tahu buat apa dah. Okay. Okay, so mesti ada fakta huraian. You kena bagi 3 package. Okay. Jadi terpulanglah you mau tulis tamadun ini dalam bahasa apa. Okay. You kena bagi fakta huraian, fakta huraian, fakta huraian. 3 set untuk dapat 6 markah. Okay. So you boleh pilihlah bahasa Yunani ke, English ke, Arab ke, bahasa Melayu. Cikgu, boleh semua? Jangan. Kenapa mau buat semua? Kalau buat semua, you bagi semua pun tak ada markah ekstra pun. Kamu bazir masa. Ya. Kalau 6 markah, you bagi 3 set. Okay. Kemudian B. Okay. B. Tulis. Okay. Bezakan konsep tamadun. Bezakan konsep tamadun mengikut pandangan Islam dan Barat. Bezakan konsep tamadun mengikut pandangan Islam dan Barat. Okey. Dah. Ini saya nak 4 markah. 4 markah. Okey. So, bukan suruh kamu salin semua ya. Salin semua tak ada markah punya ya. Dan jangan kamu ambil yang okey, contohnya you kata konsep tamadun mengikut sudut pandangan Islam ialah dibina atas kerangka Islam sebagai al-din. Yang ini sudah salah. Ini bukan yang saya mau. Saya nak kamu bezakan konsep ikut pandangan Islam macam ni tapi baratnya macam ini. Itu yang pertama, beza dia. Lepas tu yang dari segi yang lain, okey. Okay, pandangan Islam macam ni tapi pandangan barat macam ini, macam tu. Kamu kena bezakan macam tu. Bukan main salin macam tu. Kamu kena bezakan. Cikgu pilih berapa bahasa, pandangan apa cikgu, hello. Kenapa you tak bercakap? Dah. Senyap. Megat, bercakaplah Megat. Pilih berapa bahasa. Kamu tengoklah 6 markah nak pilih berapa. Apa pandangan apa cikgu? Pandangan apa? Ish, tengoklah. Bezakan konsep tamadun mengikut pandangan Islam dan Barat. Tengok tak? Tengok itu Megat buat apa? Dia sudah hang ke apa? Hang ke? Nanti bising. Siapa bising? Okay? Alright. Saya bagi kamu 10 minit untuk siapkan ini. Lepas tu nanti kamu bagi tahu saya jawapan.
Kamu boleh type ke jawapan kamu? Boleh ke? Ha? Boleh. Boleh ke Boleh. kamu type jawapan yang macam cikgu buat teks macam ni, boleh ke? Boleh tak? Tak boleh. Ha? Tak boleh. Tak? Tak boleh. Tulis Oh. macam ni boleh. Macam ni boleh. Macam mana? Oh, itu Tu? bukan tulis, itu ialah conteng. Itu bukan Oh. tulis, itu conteng. Nampak Okey. cikgu saya tulis tamadun. Macam ni. Tak apa. Kamu boleh kalau kalau cikgu lain kalau suruh kamu buat jawapan macam mana kamu tulis? Boleh Tulis kan? dalam buku. Tak. Kamu tak boleh ke buat teks ni macam ni? Yang cikgu buat ni kotak. Tak boleh. Tak boleh? Kita tulis dalam chat. Oh, tak boleh Boleh. Ataupun tulis dalam chat lah. Buat dalam chat. Cikgu, saya send gambar lepas tu send. Cikgu bagi email, saya send ke cikgu. Ataupun kamu boleh snap gambar. Kalau kamu snap gambar, kamu akan putus tak? Tak. Saya ada cam scanner. Yang lain? Nak buat macam mana? Okay, kalau kamu boleh snap gambar, lepas tu bagi saya, lepas tu saya akan upload dalam komputer saya, kamu boleh nampak jawapan. Okay? Okay, so sekarang kita stop dulu, saya bagi masa 10 minit. Okay, pukul 9. Pukul 9. Okay, pukul 9 saya akan masuk balik. Sekarang keluar. Sekarang tak payah keluar lah, saya hanya kasih stop video lah. Saya kasih stop video nanti. Lepas tu kamu buat jawapan kamu, lepas tu snap gambar bagi saya. Faham? Okey. Ya, saya kasih stop record dulu. Dia masih ada record ke? Tak ada sudah kan? Saya sudah stop video mah. Sana saya ada sudah- tulis. Saya sudah pause. Okey lah. Okey, kamu buat dulu jawapan dia. Lepas tu kamu snap bagi saya. Jom. Jom. Kamu boleh tengok buku teks kamu.
Cikgu, Ya, saya send sekarang ah. boleh. Scan dalam grup ke send dekat cikgu personally? Send dalam dalam group. grup lah. Okay. Oh,